أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan, bahkan juga menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini, kalam hikmat yang ke-203, yaitu kata Syekh Ibn Atta', لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. Jadi dalam baris-baris yang ada dalam buku cetakan yang buku yang dicetak yang ada pada tangan saya ni, ada beberapa kesilapan dari segi barisnya. Baik, maksudnya jangan menghulurkan tanganmu untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa, yakni bila kau pandang dengan pandangan hatimu bahawa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu. Maka bila engkau telah sedemikian, maka terimalah dari mereka apa-apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-203 ni, Syekh Ibn Atta' nak mengajarkan kita penghayatan tauhid dalam menerima pemberian. Penghayatannya. Jadi pertama sekali kita tahu pemberi sebenar adalah Allah. Al-Mu'ti ini hakikatnya adalah Allah.
Adapun makhluk ini sebagai wasilahnya, sebagai sebabnya. Dan tidak salah kita menamakan makhluk itu sebagai pemberi juga, tidak salah. Asalkan kefahaman dan keyakinan kita betul. Di sinilah berlaku kekeliruan pada setengah di dalam kalangan kita ini, yang cepat menuduh orang yang menamakan makhluk yang menjadi sebab kepada sesuatu dengan nama yang berkaitan dengan Allah Ta'ala tadi itu, cepat dituduhnya sebagai syirik. Sedangkan ini ternyata berlawan, bercanggah dengan banyak penggunaan-penggunaan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini perkara yang perlu kita fahami. Hakikat tauhid kita secara umumnya bahawa segala apa yang berlaku itu, ini salah satu di antara tauhid, cabang-cabang tauhid yang perlu kita fahami, bahawa segala apa yang berlaku itu adalah perbuatan Allah, af'al Allah. Artinya dia berlaku dengan kehendak Allah, berlaku dengan kekuasaan Allah, telah ditakdirkan oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan Allah melihat dan mendengarnya dan sebagainya. Biar kita faham oleh. Ini salah satu di antara cabang-cabang tauhid kita, yang kita namakan tauhid al-af'al, mengesakan Allah pada perbuatannya. Artinya apa? Segala apa yang berlaku pada alam semesta ni, sama ada perbuatan tu kecil ke atau besar ke, daun jatuh selai ke, bulu terbang sorak ke, bergeraknya bulan bintang, hancurnya gunung ganang dan sebagainya, semua itu berlaku, pembuatnya adalah Allah. Yang ini berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Dan tidak ada satu pun kejadian yang berlaku pada makhluk ini terpisah daripada kudrat dan iradatnya. Tidak ada. Itu keyakinan tauhid af'al yang merupakan salah satu cabang keimanan kita menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali ada orang belajar dan beriktikad dengan faham yang lain. Sekiranya ada orang berkeyakinan ada sesuatu yang terkeluar daripada kudrat dan iradat Allah, tak tertakluk dengan kudrat dan iradat Allah, dan tidak tertakluk dengan takdirnya lagi, maka itu pertama sekali bercanggah dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masa yang sama, dia bercanggah dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Itu umumlah. Spesifiknya bercanggah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan faham seperti itu tu orang panggil faham Qadariyah. Qadariyah. Atau Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Qadariyah dalam perkara ini sama pegangan dia. Iaitu keyakinan bahawa manusia ini melakukan perbuatan dia itu secara independen, tak terkait dengan takdir Allah. Kerana dia gunakan logik dahulu. Kalau sudah ditakdirkan, apa makna dosa pahala? Dia pakai buah tu. Dia tak tengok aspek-aspek lain lagi. Dia tengok aspek tu saja. Logik akal kata, dah kalau sudah ditakdirkan, dosa pahala ni apa artinya? Apa arti kita kena buat amalan-amalan yang mendatangkan pahala? Apa artinya kita kena menjauhkan amalan-amalan yang mendatangkan seksa nerakanya? Dah sudah ditakdirkan, buat benda? Tengok selapih. Tengok selapih. Kita bukan nak menghuraikan tentang masalah tauhid tu hari ni. Cuma kita nak jadikan mukaddimah untuk memahami kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni. Bahawa paksinya kena ada keyakinan ini. Sebab itu kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni hampir keseluruhan, kalau tidak semuanya, adalah merupakan sesuatu yang merupakan huraian. Sesuatu yang merupakan yang tumbuh daripada dasar
keyakinan terhadap keesaan Allah pada perbuatannya. Banyak kalam hikmat dalam ini lebih kepada menghuraikan cabang-cabang yang tumbuh, pecahan-pecahan yang keluar daripada keyakinan tauhid al-af'al, iaitu keyakinan bahawa segala apa yang berlaku pada alam semesta ini berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah dan telah ditakdirkan olehnya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini persoalan ni luahlah. Memang sejak dari dulu lagi berlaku perbezaan pandangan sehingga menimbulkan aliran pemikiran yang berbagai-bagai. Tapi kita ambil hari ini cara mudah. Faham Ahlussunnah wal Jamaah, itulah kefahaman dia. Jadi kalau ada, ni saya sengaja nak melumatkan sikit lagi kefahaman. Kalau ada orang berkeyakinan bahawa manusia ini perbuatan dia itu sudah terpisah daripada takdir Allah, tak terikat dengan takdirnya, tak terikat dengan kudratnya, iradatnya, berarti dia sudah terkeluar daripada faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat tu. Sudah terkeluar. Dan faham seperti itu dinamakan Qadariyah. Dan tentang Qadariyah ini, seperti yang disebut dalam riwayat, innahum majusu hazihil ummah. Mereka ini adalah seperti majusi, seumpama majusi bagi umat Nabi Muhammad ini. Sebagaimana kelompok majusi menduakan Tuhan, maka Qadariyah semacam menduakan Tuhan. Yang ini dengan arti Allah Ta'ala saja satu yang maha kuasa, manusia pun ada kekuasaan mutlak juga. Sudah ada dua yang kuasa sekarang secara terpisah, Allah dan manusia juga. Sekalipun kudrat manusia itu diciptakan oleh Allah, tapi bila kita meyakini kita ni sudah ada kuasa yang sudah tidak terikat lagi, tak terkait lagi dengan kudrat Allah, iradat Allah, takdir Allah, seolahnya kita ini sudah ada kuasa mutlak dah. Sekalipun asal kudrat kita itu diciptakan oleh Allah, tapi kefahaman yang meyakini kita ini sudah terlepas daripada takdir Allah, terlepas dari kudrat iradat Allah, seolah-olahnya kita sudah mewujudkan satu kuasa baru selain daripada Allah. Maka sebab itulah disebut dalam riwayat Abu Daud, innahum majusu hazihil ummah. Mereka ini adalah kelompok majusi kepada umat ini. Ada orang kata mengaji apa benda lagi, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tak ada dah learning. Nama tak ada. Orang ada lagi, orang. Tuang hak pegang, tuang hak percaya gini ni ada lagi. Sama ada tahu ke tak tahu, sedar ke tak sedar, sengaja ke tak sengaja, ada yang berfaham seperti ini. Jadi itu paksi yang perlu kita faham untuk faham kalam hikmat ni. Cuma isu yang saya nak kaitkan sikit sebelum kita pergi ke kalam hikmat ni, bila berkait kita kena jelas lah. Kita kena jelas sikit supaya skop ulasan kita tu biar luas sikit. Tapi tak boleh lagi jauh. Kita tak boleh je ni style penceramah, you buat rojok, you capur belaka. Ujung dunia ni capur ujung dunia ni. Kita tak boleh macam gitu. Kita nak berkait dengan asal kita mengaji, pengajar orang ni, kuliah ni berojok. Kalau kita mengajar kita lah. Tapi lekok lah. Yang berkait itu tak apalah. Yang memperkukuhkan lagi, yang menjelaskan lagi, tak apalah. Kayak tak pening orang lagi jauh, tak lalu, tak kena mengena. Tak kait langsung kadang-kadang. Itu gaya penceramah. Ini bukan gaya penceramah. Ini gaya pengkuliah. Jadi, baik. Bila saya nyatakan tadi bahawa yang hakikinya, tauhid af'alnya itu, iaitu keyakinan bahawa Allah lah pembuat sebenar segala kejadian. Adapun makhluk ini menjadi sebab kepada kejadian. Biar kita faham gitu. Pelaku sebenar, pembuat sebenar segala kejadian yang berlaku kepada alam semesta ini Allah. Hakikat sebenarnya, yakni berlaku semua itu dengan kudrat dia, dengan iradat dia, tertaluk dengan takdirnya. Sama ada sekecil-kecil perbuatan atau sebesar-besarnya. Daun sorak pula dah. Rambut sorak pun. Daun selai pun.
Apatah lagi perbuatan-perbuatan yang besar-besar tu, gerakan bulan bintang tu, cakrawala dan sebagainya tu, semuanya itu terikat dengan kudrat dan iradat Allah. Tak akan berlaku semua itu kecuali dengan kehendak dia, yang iradatnya dan kekuasaannya, kudratnya, dan sudah ditakdirkan olehnya. Kita kena faham. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Cuma isu yang berkait di sini, kita faham bahawa makhluk ni menjadi sebab. Tapi tidak menjadi kesalahan kalau kita nak menamakan makhluk dengan nama perbuatan tu, sekalipun dia sebab. Contohnya, makhluk ini jadi sebab kepada pemberian. Pemberi sebenar Allah. Tapi kita nak panggil makhluk tu sebagai pemberi, boleh. Tidak salah. Tapi dengan kefahaman dan keyakinan yang betul. Apa kita faham, kita nama makhluk ni memberi, tapi kita tahu dia sebab je lah. Kita tahu. Dan kita yakin dia sebab dia. Tapi kita namakan dia pemberi. Yang pemberi sebenarnya adalah Allah. Tidak salah seperti itu. Tetapi inilah yang menjadi kekeliruan, yang menjadikan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni, dalam kalangan kita ni, gaduh doa lalu. Cepat-cepat menuduh orang yang melakukan ini sebagai syirik. Apabila menamakan makhluk dengan nama-nama kepada pembuat hakiki dia tu, cepat-cepat dituduh syirik. Ini saya kena jelaskan sebab supaya jangan berlaku cepat-cepat sangat tuduh orang syirik ni. Kalau tak mau setuju pun, tak mau buat pun, tak mau terima, sudahlah. Tapi jangan cepat doa lalu, duduk kata ni syirik, ni syirik. Kerja mensyirik orang, mensyirikkan orang aja kerja. Lebih-lebih lagi isu-isu ni. Baik, saya katakan begitu sebab apa? Minta maaf lah, isu ni isu standard, tak berkait dengan sesiapa ni, isu umum. Dulu kita pernah dengar dan saya pun sudah banyak mengulah lah. Orang nak terima-terimalah, tak mau terima sudahlah. Cuma kita nak kabur. Kalau rasa molek, muafakat dengan Quran hadis, dengan dalil sandaran kata-kata alim ulama dan huraian alim ulama, terima. Rasa tak betul, jangan pakai. Kita mudah je ilmu kita, nak pakai tak mau sudah. Cuma kita nak kabur, nak fikir-fikir, nak dengar-dengar, tak mau sudah. Kita bukan jenis paksa orang, tak mau paksa orang. Cuma kewajipan kita memberitahu, menjelaskan menurut apa yang kita tahu. Jadi isu dulu bila ada sekelompok di kalangan orang Islam ini mensyirikkan salawat salawat syifa. Antara sebab salawat syifa itu dikatakan syirik kerana sebab ni lah, sebab yang sama ni. Cuma saya kena jelas balik, lama-lama tu kena ingat balik supaya jangan sampai melakukan yang sama. Cepat duduk orang syirik tu, syirik ni. Syirik ni bukan benda ringan. Bukan benda ringan. Syirik alias dia kufur. Bila sebab kufur ni ada hadis Nabi. Kalau mau mengkufurkan orang dan benda tu tak kena, kufur tu balik atas muka sendiri. Kena ingat buah tu. Jangan mudah-mudah duk mengkafirkan orang. Saja-saja je boleh. Tak semena-mena. Boleh penyakit. Allahumma a'izna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung, jaga kita semua. Jadi isunya nak khabar puncanya situlah. Apabila selawat tu ada makna tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Maksud kalau kita terjemah bahasa mudah, wahai Tuhanku, bersalawatlah ke atas Nabi Muhammad tibbil qulub, yang menjadi penyembuh kepada penyakit qalbu, hati. Tib tu perawat, penyembuh kepada penyakit hati. Jadi dia kata ni tak boleh, penyembuh Allah Ta'ala. Tadi nak kata Nabi sebagai penyembuh, syirik. Ni poin. Yang dikatakan selawat ni syirik. Jadi macam saya kata tadi lah, kita tahu bahawa makhluk ni sebab. Dan tidak salah dari segi syarak menamakan sebab itu sebagai sebab itu dengan perbuatan tu. Tak salah. Asalkan dengan kefahaman dan keyakinan yang betul. Dah dari mana benda ni? Dari mana semua ni? Kena ada dalil lah. Saya pun tak mau cakap kosong. Kita pun tak mau cakap main aja ni, haru orang tak tutup pasal. Bila kita sebut ada dalil lah. Orang nak pakai. Tak mau pakai, sudahlah. Nak kabur je. Bahawa perbuatan tu tidak salah. Baik, contohnya.
Kita ambil menolong dululah. Menolong. Penolong sebenar adalah Allah. Hakikat sebenar. Manusia ni kalau dia tolong orang pun, itu sebab dia. Sebab kepada pertolongan. Sebahagian daripada usaha yang boleh diusahakan. Sebahagian daripada ikhtiar yang boleh diikhtiarkan. Yang kalau kita nak letak nama, yang dia ambil daripada Al-Quran, dia panggil kasbu. Istilah dia. Perbuatan manusia ni, kelah dia tu, kalau nak letak payung, kalau kita nak letak satu nama, namanya kasbu. Apa yang dapat dia usahakan, apa yang dapat dia ikhtiarkan. Tapi dia bukan penentu. Dia hanya sebab saja kejadian. Jadi, contohnya pertolongan ni. Kita yakin bahawa penolong sebenar hanyalah Allah. Tidak ada penolong lain selain daripada Allah. Jelas keyakinan kita. Adapun makhluk ni, maka dia adalah menjadi sebab kepada pertolongan. Dan tidak salah kita menisbahkan, menamakan manusia ni sebagai penolong. Tidak salah. Atas dasar dia menjadi sebab kepada pertolongan. Dalilnya di mana? Tidakkah kita dengar hadis Nabi? Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala ni menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi Nabi sendiri mengisbatkan bahawa kita ni boleh tolong saudara kita. Dah bersalahnya? Bersalahnya menisbahkan perbuatan itu kepada makhluk atas dasar sebab musabab. Kalau syirik, kalau kita kata benda itu syirik, berarti unsur syirik ni ada dalam hadis Nabi juga. Kita nak kata macam tu? Ke mana? Nabi kata macam tu. Wallahu fi aunil abdi. Allah tu menolong hambanya. Itu hakiki ya. Madamal abdu fi auni akhihi. Selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi Nabi sebut hamba tu menolong saudaranya. Berarti hamba tu boleh tolong orang. Tapi tolong tu kita fahamlah. Tolong sebagai usahanya sebab kepada pertolongan. Jadi kalau kita nak kata salawat sifat tu syirik, hadis ni juga gitulah. Tanpa kita sedar. Kena dengar molek buah tu. Contoh lain kita pergi. Tak apa, saya lekong sikit dah hari ni. Kita tambuhlah jenis mudah-mudah duk syirik orang-orang ni. Bukan benda ringan. Kita ingat, benda ni bukan benda kerja ringan. Kerja berat benda ni. Akibat dia berat. Salah, tak kena, tak tepat, balik dalam muka. Al-waliyu, penolong lah. Makna penolong juga. Kita tengok dalam Al-Asma' Al-Husna, Allah tu Al-Wali. Dialah penolong sebenar. Penolong sebenar adalah Allah, Al-Waliyu. Makna penolong juga lah. Tapi atas perkataan Al-Waliyu. Hakikinya Allah. Dah boleh tak kita nak namakan ini kepada makhluk sebagai penolong? Dalam Al-Quran juga menamakan ini kepada makhluk. Allahu waliyul ladzina amanu innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Penolongmu adalah Allah. Hakikilah tu, sebenar, penolong sebenar. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Al-Quran sebut bukan Allah saja, Rasul juga menjadi penolong. Jadi apakah kita nak kata bila Al-Quran ni sebut Allah tu penolong, Rasul penolong, syirik dah ni. Nak kata gitu? Ke mana? Berarti tidak salah menamakan makhluk dengan nama yang sama tadi tu. Tapi kita fahamlah kalau Allah tu wali yang sebenar, penolong sebenar, hakikinya. Bila dinisbahkan kepada makhluk, maka itu diharuskan atas jalan dia menjadi sebab. Dan tidak salah nama itu tu sebab Al-Quran sendiri menyebut macam tu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman juga menjadi penolong kamu. Jadi menamakan Nabi sebagai wali dengan mana penolong, orang yang beriman sebagai wali ataupun awliya sebagai penolong, tidak salah. Kerana itu diguna pakai dalam Al-Quran. Tapi kefahaman biar jelas lah bahawa kalau Nabi menjadi penolong, dia sebab kepada pertolongan.
Kalau para wali ni, manusia-manusia ni menjadi penolong, dia adalah sebab kepada pertolongan. Kena faham benda tu. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran. Menisbahkan sesuatu yang hakikinya milik Allah, tapi dinisbahkan benda tu kepada makhluk atas jalan majazi. Tidak salah. Dalam ayat yang selalu orang tua dulu biasa baca. Orang tua kita dulu selalu baca. Apa yang dibaca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Perkataan raufur rahim dalam ayat ini adalah sifat bagi Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu sendiri. Disifatkan anitum apa ni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum akhir sekali dia bil mu'minina raufur rahim. Rauf. Kalau kita tengok Ar-Rauf, Ar-Rahim, tengok dalam Al-Asma'ul Husna, itu nama Allah. Nama Allah. Ar-Rauf, Ar-Rahim, nama Allah. Tapi dalam ayat ni, nama ini disifatkan kepada Nabi. Apakah ini juga berarti syirik ke macam mana? Syirik ke macam mana? Tidaklah. Jadi kita fahamlah bila Rauf tu disebutkan kepada Nabi dengan makna yang sesuai dengan dia lah. Rahim, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu itu nama Allah. Tapi dalam ayat ni disifatkan kepada Nabi Rauf, Ar-Rahim. Apakah ini syirik? Jadi Rahim di sini sesuailah dengan makna yang sesuailah dengan Nabi tu. Hak saya nak kabarnya, jangan cepat-cepat duk tuduh orang syirik ni. Lepas tu ada kot cadangan. Salawat sifat ni syirik. Tukar baris tak apa lah. So tukar baris pula dah. Tukar baris. Membuat selawat sendirilah. Jangan kosek selawat orang tu. Ni ajar orang. Bukan habis. Suruh tukar baris pula dah. Ada juga pasal tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Tibbi itu kepada tibba. Yang ini merujuk kepada Allah yang menjadi penyembuh kepada hati. Dari segi makna, hak ni pun boleh, hak tadi pun boleh. Tapi nak kabarnya kalau nak buat gitu, membuat selawat sendirilah. Buat sendiri. Jangan kosek orang tu. Pandai sangat tu kosek orang. Macam kita ni aling sangat. Na'udzubillahi min zalik. Ni kena berhati-hati bab begini, kena berhati-hati, berjaga-jaga. Bahkan makna yang lebih berat lagi, kalau saya nak kabur, makna yang lebih berat lagi pun boleh dinisbahkan kepada makhluk secara majaz. Baik, yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Al-Muhyi. Yang menghidupkan Allah. Menghidupkan orang mati. Allah. Hakikinya. Tapi kalau kita nak kaitkan kepada makhluk secara majazi, tidak salah. Dalilnya di mana? Dalil dia. Kena tanya dalil dulu kat mana-mana. Yang kita telah sebut beberapa kali sebelum ni. Tidakkah Nabi Isa seperti yang disebut dalam Al-Quran? Nabi Isa menyatakan, tapi disebut dalam Al-Quran, manusia ayat Al-Quran, tapi merupakan kalam Nabi Isa. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Cuma ditambah hujung biiznillah. Tak apalah biiznillah tu, itu kefahaman dia. Tapi nak kabarnya Nabi Isa sendiri kabar, aku ni menyembuhkan. Aku, Nabi Isa kata. Dia tak kata Allah menyembuhkan. Itu standard dah, memang orang tahu lah ke dah. Tapi Nabi Isa kata, aku menyembuhkan. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Penyakit sopok, kusta, aku menyembuhkan. Pada waktu tu tak ada ubat penyakit ni. Lah ni mungkin ada lah, dulu tak ada. Jadi bila ada orang boleh buat tu, pelik lah. Maka berlaku pada Nabi, mukjizat orang panggil. Wa uhyil mauta. Dan aku menghidupkan orang mati. Aku, kata Nabi Isa, aku menghidupkan. Jadi perbuatan menghidupkan Nabi Isa nisbah pada diri dia. Tapi dia tahulah aku menghidupkan ni atas jalan sebab kepada itu. Hakikat sebenar Allah yang menghidupkan. Tapi tak salah menisbahkan kepadanya.
atas kefahaman dan keyakinan yang benar. Nak kabarnya tak salah. Jadi hak kita ni derah sangat syirik. Kan syirik. Nak tengok benda-benda gini ni. Gimana? Jadi kalau kita kata menisbahkan benda ni kepada makhluk sebagai syirik, berarti kata-kata Nabi Isa tu mengandungi makna syirik. Dah kita berani nak kata gitu. Siapa dia agaknya berani kata gitu? Alim mana yang berani kata gitu? Tak ada. Nak kabarnya benda tu tidak salah. Tapi biar faham dengan betul. Yang saya sebut sangat ni supaya jangan mudah-mudah sangatlah duk mensyirikkan orang. Sebab tadi saya kata tadi, ni kerja syirikkan orang ni bukan benda ringan, bukan boleh menggurau lebih kurang. Tak kena je, balik dah muka lalu. Balik dah muka. Itu dengan nas hadis Nabi. Dengan nas hadis Nabi. Itu kita kena faham baik. Baik, balik. Baru rekod jauh sikit. Tak apalah. Duk peringat lama-lama sekali peringat. Supaya jangan timbul nyakit ni mudah-mudah. Baik. Jadi kalam hikmat ini asasnya itu. Keyakinan bahawa pemberi sebenar adalah Allah. Adapun makhluk ni menjadi sebab kepada pemberian. Dan dari segi aspek tadi itu tidak salah kita namakan makhluk sebagai pemberi. Muni sangat, muni pemberi, muni pemurah sungguh, muni pemberi. Tidak salah kita namakan makhluk seperti itu. Tapi dengan makna yang sesuai lah dengan makhluk tu. Dengan kefahaman yang betul lah. Itu dia. Cuma sekarang ni, kita ada keyakinan itu. Tapi tinggal lagi dari segi penghayatan, mungkin tak berlaku dalam hidup kita. Jadi tasawuf nak ajar kita supaya menghayatinya. Itu beza tasawuf. Akidah tu ada dah. Pegangan tu ada dalam hati kita. Bahawa pemberi sebenar adalah Allah. Makhluk ni menjadi sebab pemberian. Keyakinan kita. Tapi dalam kehidupan, benda tu tergelang. Tergelang, tak mari. Tak mari. Dia panggil ghaflah. Penyakit lupa. Jadi kita nampak orang tu kan beri. Nampak orang. Jadi, dari segi tasawuf, benda ini dianggap hati yang lalai. Hati yang lupa. Bukan rosak iman. Jangan kata rosak iman pula. Sebab keyakinan dia tanya, kalau kita tanya dia balik, siapa dia pemberi sebenar? Allah. Makhluk ni sebab. Okey, clear. Tapi dalam kejadian hari-hari, dia tak nampak bawah tu, tak mari. Tak mari. Kita berasa orang. Tak tengok ke orang je lah. Orang beri kita beri ke orang. Kita nampak kita lah. Dan nampak orang lah. Jadi tasawuf nak ajar supaya tingkatkan tauhid kita itu. Daripada keyakinan kepada penghayatan. Sehingga engkau hadir, kau merasa dalam hal-hal yang berlaku dalam dunia hari ini berkait dengan beri-memberi ini. Perbuatan bila melibatkan orang memberi ke orang, ada kesedaran dalam hatimu hakikat sebenar Allah Ta'ala beri. Bila ada benda ni, mari syukur. Tak ada benda ni, ya mari ghaflah, mari menyakit. Mari tamuk lah, mari ni lah. Tidak nampak benda ni. Kalau nampak benda ni, Allah Ta'ala beri aku banyak ni. Syukurlah, Alhamdulillah. Orang ni tukang luluh ni sebab dia je. Kalau tak luluh pun, orang lain tolong luluh lagi. Jadi kita akan syukur kepada Allah bila nampak benda ni. Tapi bila nampak orang ni, orang ni dah nampak. Omong. Sampai ke dalam kubur, duk teringat ke orang lagi. Teringat ke orang lagi. Tapi syarak mengharuskan kita mensyukuri sebab. Mengharuskan kita. Bahkan menyuruh kita mensyukuri. Jangan pula kita terima orang berberiang. Lagi kamu, Allah Ta'ala beri belaka ni. Jangan gitu pula. Sekalipun keyakinan kita Allah yang memberi, tapi adab kita sesama manusia kena mensyukuri sebab yang mendatangkan rezeki kepada kita tu. Sebab yang mendatangkan nikmat tu. Ni buat kerasan orang mari ambil. Buat dah tahu. Senyum pun tak orang beri kita. Tak rasa benda. Ta'ala beri belaka ni manusia ada benda. Tak boleh buat gitu. Tak boleh buat gitu. Hakikat betul, syarak salah. Syarak salah. Kita ni jalan dua mata ni. Dua mata. Mata hakikat pandang gerak darimu ya Allah. Sabar rezeki aku hari ni. Boleh aku banyak ni. Kadang selama ni aku duk cari-cari tak boleh sekarang.
Tengah aku duk cari ni, mula-mula ada boleh. Nampak dah. Kadang-kadang tak padang dengan usaha aku, memberi banyak lebih daripada aku usaha lagi boleh. Kadang-kadang usaha aku lebih, tak boleh juga kadang-kadang. Nampak. Sebab apa? Nampak Allah Ta'ala yang memberi. Itulah hakikat tauhid. Cuma nak pindah tauhid yang menjadi pegangan tu supaya menjadi penghayatan. Itu tasawuf. Bukan apa-apa, nak suruh ingat, mari, hadir. Maka perasaan itulah yang menjadikan kita ni hidup dalam keyakinan. Hidup yang terarah. Hidup yang ada pegangan. Hidup yang ada dasar. Itu tasawuf nak tu. Sekarang dasar tu ada, tergelang, lupa. Macam hidup tak ada dasar lah. Macam. Sekarang nak suruh hidup. Supaya hidup kita ini penuh. Kalbu kita tak kosong. Kalbu kita ni penuh berisi dengan keyakinan. Hidup kita ni ada landasan. Ada pedoman. Ada arahnya. Itu tasawuf nak ajar kita. Itu tujuan. Nak menghidupkan. Jadi kita cuba. Tasawuf ni ajar kita perkara dan kaedahnya. Belajar-belajarlah. Orang cakap pun tak tentu lagi boleh buat gitu tu. Tapi paling tidak adalah pedomannya untuk kita. Masing-masing kena usaha-usaha lah. Cari jalan lah. Supaya boleh gitu. Jadi nak kau punya orang mukmin ni jalan dengan dua. Jalan hakikat, keyakinan tadi. Tapi syariat pun kena jaga juga. Jangan salah juga. Tentang orang beri tahu Allah Ta'ala beri buat senyap kalau tahu. Ajak minum air pun tak. Orang beri orang. Elok gitu. Layang pun tak. Nyambak pula tu. Balik lah mu. Bukan ingat mu tu beri ni. Allah Ta'ala belakang beri ni. Mu sebar je hanya marah gitulah. Jangan buat gitu. Jadi syariat kena jaga. Tidakkah Nabi bersabda? Man la yashkurin nas la yashkuril man lam yashkurin nas lam yashkurin nas man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia sebagai sebab kepada sesuatu, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita kena ingat kaitan ni. Dan jangan anggap benda ni benda salah. Kita syukur kepada manusia, terima kasih manusia itu sebenarnya dalam rangka syukur kita kepada Allah. Kita ingat itu. Jangan faham, ni salah ni, syukur kepada makhluk ni, syirik juga ni. Mari syirik pula dosa lagi. Kita memuliakan dalam ada riwayat-riwayat disebut. Kita memuliakan orang tua-tua, orang soleh, awliya itu. Memuliakan mereka. Sebenarnya, itu dalam rangka kita mengagungkan Allah. Sebab itulah setengah ahli tasawuf tu, mereka ni suka menziarahi makam awliya dan bertawassul. Sebenarnya tawassul mereka ni tak macam kita. Kita tawassul nak barang. Nak barang. Dengan berkat benda tu supaya sampai hajat kita tu, hak utamanya hajat kita tu. Para awliya dan solehin mereka tawassul gaya lain. Mereka bertawassul atas dasar memuliakan orang yang dia muliakan oleh Allah. Tu dasar mereka. Tidak kisah hak barang kita nak tu, kita tawassul kok. Minta sendiri juga. Tu memanglah banyak cara, banyak jalan. Bila syarat ajar ni boleh pilihlah. Minta sendiri sebahagian daripada caranya. Bertawassul pun sebahagian dari caranya diharuskan. Orang yang tak mau terima kok ada dia. Tak ada masalah apa. Cuma nak khabar beza kita tawassul ni kerana kita tahu. Kita ni mungkin tak bagus mana. Jadi berwasilahlah dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan maksud kita. Dah tidak salah cara tu bagi orang yang terima isu tawassul ni. Cuma saya nak khabar beza bagi golongan awliya ni, mereka juga bertawassul. Tapi tawassul mereka itu bukan benda tadi tu. Lebih kepada mereka nak memuliakan orang-orang yang dia muliakan oleh Allah. Kita tengok. Kita tak bahas isu tawassul lah. Itu isu ikhtilaf panjang. Lain kali. Siapa bab dia, kita bahas lah. Kita akan jelaskanlah. Bila tak siapa, kita tak boleh jadi penceramah meleret-leret lampu. Berkait, kita je dah hadap kait biar dulu. Jadi oleh kerana sudah sampai isyarat ni, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.